Kasih Menteri. Pada tahun depan Parlimen diperuntukkan 78 juta ringgit dan BTN diperuntukkan 66 juta ringgit. Adakah prioriti kerajaan ni sesat sikit kerana BTN ni sepatutnya tidak diperuntukkan peruntukan yang besar ni, tapi Parlimen seharusnya diberikan peruntukan yang lebih besar. Terima kasih. Tuan Musi, saya akan guna perkara ini untuk memastikan supaya peruntukan kita banyak. Saya setuju dengan saudara, iaitu perbelanjaan untuk kita sendiri pun agak kurang, dan saya tidak berpuas hati dengan apa yang diberikan kepada Parlimen, dan ini akan digunakan sebagai perbandingan bagi memperkuatkan hujah untuk kita memastikan peruntukan kita lebih pucung. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Tuan Menteri. Bila kita bercakap berkenaan dengan BTN, dan saya diberi ataupun saya terima aduan bahawa dalam program BTN ini memang ada disiarkan video-video hindraf, ya, dan juga ada dinyatakan bahawa keganasan yang digunakan oleh kaum India khususnya dibangkitkan sebagai satu cara dalam mana mereka-mereka yang hadir untuk khusus itu mendapat persepsi negatif berkenaan dengan kaum India. I think this is something which has come up many a time. Can I ask, boleh saya dapat penjelasan, adakah ini betul? Adakah satu siasatan dibuat oleh pihak kerajaan, dan apakah tindakan yang diambil berkenaan dengan perkara ini? Terima kasih. Tuan Musi, saya harap supaya makluman yang berhormat itu diberikan kepada saya, dan kita akan pastikan. Sememangnya saya nak beritahu jemaah menteri kita tidak tolerir presiden seperti ini, dan saya mengharapkan supaya peranan dimainkan juga oleh mereka yang telah melalui kursus ini. Kalau sekiranya dalam kursus itu mereka telah melalui pengalaman ini, mereka harus tampil ke hadapan untuk memaklumkan supaya tindakan boleh diambil. Nanti Bandar Kuching tu. Biar dia atas. Tuan Menteri, berkenaan dengan isu yang sama, untuk makluman Tuan Menteri, kalau kita lihat kepada website Hindraf, memang terdapat kenyataan di situ yang menyatakan sedemikian. So ini ialah maklumat yang saya boleh berikan kepada Tuan Menteri untuk siasat perkara ini, sama ada benar ataupun tidak. Terima kasih. Saya ingat biar kita secara rasmi lah, macam kata Zaid Ibrahim, dia dalam blog dia kata dia tarik diri, tapi macam kata tak boleh. Jadi macam itulah juga, let's do it formally, ya. Jangan kita pick up from somewhere dan kita saya mau supaya aduan rasmi dibuat, supaya ianya akan menjadi satu, orang kata apa, dalam statistik kita, bahawa ada aduan ini dibuat dan ada perkara ini berlaku, ya. Ini yang saya mahukan. Saya ingat kalau main dalam website ni macam-macam juga dikatakan tentang saya, tentang Ipoh Timur, tapi takkan kita nak percaya, ya. Saya rasa a lot of things also. So let's do it formally and we take action. Baik, dalam keadaan sedemikian, adakah Tuan Menteri boleh terima kalau saya sebagai ahli Parlimen hantar surat kepada Tuan Menteri tidak ada masalah ini dan tidak minta untuk satu siasatan dibuat? Tidak ada masalah. Kita tentu ahli yang berhormat mestilah kita hormat. Terima kasih. Panjang ke pendek? Ada pendek sudah. Panjanglah sikit, saya nak. Okey, alright. Saya akan panjangkan dia. Mana pergi? Bila air sekejap. Ya. Okey. Kalau sekarang saya duduk, Yang Mat, tengah mencela. tertangguh. Saya duduk sekarang. Yang cakap. Okey, ya. Tuan Speaker, ini memang tidak menunjukkan hormat kepada ahli yang berhormat. Mana boleh macam ini? Kita tolak. Bila ahli yang berhormat nak berucap, kita keluar ke bilik air. Dia seorang menteri. Dia seorang menteri. Adakah menteri bertindak sedemikian? Ini memang tak boleh. Seluruh negara lihat kepada perkara ini. Saya faham.
Saya faham your concern, Yang Amat. Tapi Tuan Ini betul, kalau dia nak pergi ke Yang Amat, tandas terpaksa. duduk. Yalah, kalau nak pergi tandas, minta kebenaran pergi. Tapi bukan apabila Dapat, seorang Yang Amat. berucap, seorang ahli parlimen Yang Amat. yang berhormat bercakap, Baik. pergi ke Terima kasih, Yang Amat. Saya faham Put shame your to the concern. house. Dengan Saya izin. faham, Yang Amat. Tapi saya tidak melihat bahwa Yang Muhammad Menteri tidak hormat. You must understand. Saya sekarang ya. duduk, Yang Amat, sekejap. Sebentar, Yang Amat. Saya tengah Sebentar. bercakap ya. Saya sekarang duduk dah hampir 2 jam setengah. Leher saya nak patah, Yang Amat. Nak berehat. Tapi I have to be here. Nobody can replace me until 5 o'clock. Tapi tak apalah, Yang Amat. Saya tidak melihat Yang Muhammad Menteri tak hormat dengan parlimen kerana perkara itu. Ya. Ya, sila Yang Muhammad Kucing. Sila. Ya, Dr. Ini Petua, sekarang saya tanya soalan. Tak cukup masa untuk pegawai-pegawai di belakang itu untuk mencatat nota Betul. dan beri kepada Ada menteri. timbulan menteri boleh mencatat, Yang Amat. Mungkin kita berbuah-buah sedikit perkara lain sehingga menteri balik kita perlu saya perlu arahkan dia balik sudah ya. Itu lebih baik sekarang saya akan mulakan soalan saya. Nak 1 minit rehat tak payah. Okey. Yang Muhammad, saya pun saya nak gitu. tanya, Yang Muhammad benci basuh tak? Dah keluar. I appreciate. Pasal tengok cepat lah kan. Takut dia penderai atas bilik speaker Ya, benar Kucing. Okey, saya menerima baik yang berhormat menteri yang mempunyai satu open attitude untuk menerima aduan terhadap Biro Tata Negara tentang Biro Tata Negara. Tapi jika ini adalah pemikiran yang berhormat menteri, bolehkah kita melaksanakan itu Biro Tata Negara dengan lebih transparansi dan ahli-ahli wakil-wakil daripada Pakatan Rakyat pun dibenarkan anytime membuat spot check kepada terhadap kursus-kursus yang diadakan oleh Biro Tata Negara. Maka kalau ini dibenarkan dan kita boleh serta-merta atau di anytime buat spot check dan kalau kita tidak dapat cari apa-apa bukti bahawa itu Biro Tata khusus yang dikendalikan oleh Biro Tata Negara adalah bersifat perkauman ataukah itu brainwash to support the BN, taat setia kepada BN bukan taat setia kepada Malaysia. Maka ini soal itu tak timbul lagi. So my question is, adakah kerajaan sudi membuat itu pelaksanaan khusus Biro Tata Negara lebih transparent dan satu sirkular dikeluarkan kepada semua itu pegawai-pegawai yang menjalankan BTN itu bahawa wakil-wakil dari Pakatan Rakyat dari mana-mana political party boleh buat spot check dengan bila-bila masa juga. Adakah yang berhormat menteri sudi? Saya tak sudi lah sebab mudah saja. Kalau kita benarkan orang politik datang, dia akan mempolitisaikan perkara ini. Saya rasa orang yang paling bagus untuk membuat laporan ialah orang yang menghadiri kursus tu, yang menghadiri kursus itu. Sebab tak semesti kalau maknanya dia rakyat biasa datang di kumpulan, katalah doktor ke penjawat jawatan kerajaan ke, yang Muhammad cakap tadi lah, bukan dia yang berhormat menteri pun tahu orang yang menghadiri itu BTN adalah pegawai-pegawai kaki tangan kerajaan. Dan di Malaysia sini, di negara Barisan Nasional, you go for the whistleblower, you don't go for the offender. Oleh itu kalau mereka buat aduan membongkarkan identiti mereka sendiri, tindakan akan diambil ke atas mereka akan dipecat atau ditransfer ke tempat-tempat lain, disusah-susahkan. Oleh itu kebanyakan mereka tak berani membuat aduan. Why is so difficult to make it transparent for everybody? Saya fikir orang yang berkursus itu dia sendiri boleh mengonta, dia tidak setuju. Ini bukan zaman 60-an, 70-an, 80-an. Kita takut sekarang ini
kita tahu zaman keterbukaan, apa juga perkara yang mereka tidak berpuas hati, ya, dan dibuatkan aduan, sudah tentu kita akan terima aduan itu. Tidak siapa yang nak sembunyikan apa yang telah berlaku di situ kalau dianya diketahui oleh orang ramai. Macam Ipoh Timur, dia punya cucu ke apa itu pergi ke PLKN, tak ada masalah. Kalau ada apa-apa berlaku, sudah tentu cucu dia akan buat aduan. Ini bukan dulu Yang Hormat, ini 2010 rakyat tak reti nak takut dah kalau rakyat tahu hak mereka. Jadi oleh kerana itu saya rasa kalau ada apa-apa perkara yang bercanggah, yang songsang, saya rasa orang yang menghadiri itu sendiri dia boleh membuat aduan, ya. Sikit Menteri boleh? Menteri sikit. Boleh. Jangan pukul lah itu. Okey. Terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih Menteri. Justru kerana wujud aduan-aduan yang meskipun bersifat anekdotal dengan izin Menteri, tapi saya masih ingat Menteri sendiri pun melahirkan sedikit kerunsingan, kekhawatiran dan juga concern dengan izin. Oleh kerana itu kalau dapat kiranya atas semangat yang bipartisan saya bercakap ni, benar-benar sudah sampai waktunya satu reappraisal, dengan izin, satu review, kita revisit balik modul-modul ini, bukan hanya dengan mengambil pandangan-pandangan peserta-peserta saja. That could be certainly satu kaedahnya, tapi kita tubuhkan satu expert committee, yang boleh benar-benar menilai modul-modul BTN ini daripada keseluruhannya, from the total perspective, untuk pada akhirnya menjadikan BTN satu modul yang benar-benar dapat menjana dan menghasilkan apa yang kita cita-citakan sebagai for a better Malaysia. Menteri dan Tuan Pengerusi, ini yang sebenarnya yang diperlukan. Saya pun tidak setuju kalau ia bersifat yang datang itu bersifat partisan ataupun orang-orang politik. Tapi kalau daripada daripada academics, religious leaders ataupun former judges, apapun, pokoknya expert committee yang our professors yang memang bidang kepakaran mereka di situ. Terima kasih.